Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam hujung minggu, salam hari Sabtu kepada seluruh keluarga besar Tanyalah Ustaz. Saya doakan yang ada urusan dipermudahkan, yang ada hajat ditunaikan, yang ada masalah mudah-mudahan dikurniakan jalan penyelesaian. Hujung minggu selalu kita kaitkan dengan tenang. Hujung minggu selalu kita kaitkan dengan santai. Tapi tidak pada hujung minggu kali ini, kami di Tanyalah Ustaz ingin bawakan satu mood ketegasan, satu mood kebangkitan kepada seluruh keluarga besar Tanyalah Ustaz dalam kita mendepani satu isu yang sangat kritikal, iaitu penghinaan terhadap agama. Kalau dulu di zaman Rasulullah SAW, Abu Lahab kaki cerca, Abu Jahal kaki hina. Kemudian timbul para sahabat, antaranya Sayyidina Omar yang bangkit mempertahankan agama. Lantas persoalannya pada pagi ini, adakah kita ingin mengikut jejak langkah para sahabat, antaranya Sayyidina Omar, bangkit dalam mempertahankan agama, atau hanya kita menjadi Haji Omar ataupun Abang Omar yang hanya duduk mendengar dan menonton isu terhadap penghinaan agama kita? Oleh itu kami di Tanyalah Ustaz pada pagi ini ingin bawakan kepada anda satu solusi bagaimana kita menguruskannya bersama dengan guru kita tak lain tak bukan Al-Fadil Prof. Madya Datuk Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah. Assalamualaikum Datuk, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak nak kalah Datuk ya pagi ni. Tak nak kalah, mana boleh kalah. Subhanallah. Segak Datuk bersama dengan kita pada pagi ini. Terima kasih Datuk. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kita semua pada pagi ini. Dan kepada anda keluarga besar Tanyalah Ustaz yang ada sebarang kemusykilan ingin bertanyakan kepada kami, boleh sahaja buat panggilan ke 1800 881677. Atau boleh juga ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Mudah-mudahan segala persoalan yang diajukan adalah jawapannya. Baiklah, bila sebut tentang agama, agama ni sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Dia bukan seperti permainan, bukan seperti bola yang boleh kita tepuk dan kita tampar. Agama bukan seperti pakaian yang boleh kita pakai dan kita buang. Tapi agama ialah the way of life, cara hidup kita. Oleh itu pada pagi ini kita nak tahu dahulu apakah pentingnya agama dalam kehidupan kita. Silakan Datuk. Ya, terima kasih kepada Da'i Hakim, kepada para penonton, ibu ayah yang saya kasih sekalian. Kita mulakan pagi yang penuh ceria ini dengan doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menghidupkan kita setelah kita ditidurkan atau dimatikan untuk sementara, dan kepada Dia jualah kita akan kembali. Para penonton, ibu ayah yang saya kasih sekalian, para pencinta ilmu yang sentiasa bersama kami dalam Tanyalah Ustaz, kami mendapatkan pencerahan ilmu berkaitan topik-topik yang dipilih berkaitan dengan kehidupan masyarakat seharian. Hari ini kita akan bincang satu topik yang sangat mustahak, sangat penting untuk sama-sama kita perincikan dan mencari satu solusi supaya insiden-insiden seumpama ini tidak berulang dalam masyarakat kita. Hina agama, bagaimana mengurusnya? Kita tahu bahawa negara ini atau Malaysia ini, Da'i Hakim dan juga para penonton, kita hidup pelbagai kaum dengan membenarkan pengamalan dan juga penganutan agama yang pelbagai di Malaysia. Ini selari dengan perlembagaan Malaysia, Islam, agama persekutuan dan agama-agama lain bebas untuk diamalkan di tanah air ini. Dan kita juga harus mengiktiraf bahawa kita sudah ada social contract. Kita sudah ada kesefahaman di dalam membenarkan bangsa-bangsa lain ataupun etnik-etnik lain beragama mengikut pilihan masing-masing. Ini dibenarkan oleh perlembagaan Malaysia. Namun, Islam adalah agama persekutuan dan negeri-negeri di Malaysia ini ada agama yang rasmi, iaitu di bawah kepimpinan atau di bawah payung mahkota negeri masing-masing yang meletakkan undang-undang syariah dan juga Islam sebagai asas kepada pentadbiran negeri. Oleh demikian, orang Islam dan juga orang bukan Islam di negara ini haruslah menghormati social contract yang ada. Social contract ini dia bukan satu perkara yang cebisan ataupun dia adalah perkara yang sampingan, tetapi social contract inilah yang menjamin nilai kemerdekaan suatu ketika dahulu.
dan masing-masing mengambil bahagian untuk menghormati dan berjanji, berakur janji dan juga telah mengangkat sumpah setia. Betul. Untuk hidup berkasih sayang, hidup harmoni, bertolak ansur dan juga hormat menghormati antara satu sama lain. Ini asasnya. Sebab itu kita rasa sangat terkilan apabila bangkit sekumpulan atau orang muda ataupun orang dewasa. Bagi saya, kalau orang muda, kanak-kanak mungkin tak cukup akal, masih lagi budak-budak. Tapi yang buat statement-statement ataupun kelakuan-kelakuan ini adalah orang yang cukup matang. Barangkali betul. Dia terpelajar. Dan perkara ini membawa kepada ketidakselesaan di setengah pihak. Sebab itu kita harus kembalikan balik masyarakat kita ni kepada kefahaman hidup bermasyarakat. Hidup hormat menghormati antara satu sama lain. Kita ada dua pihak sekarang, Dr. Hakim. Pertama sekali orang Islam itu sendiri, keduanya orang bukan Islam. Orang Islam itu sendiri harus sayang kepada agama dia. Harus dilihat bahawa agama yang dianuti itu adalah sebaik-baik agama. Inna dina indallahil Islam. Betul. Agama yang sah di sisi Allah ialah agama Islam. Begitu juga dalam ayat yang lain. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sesiapa yang memilih cara hidup selain agama Islam, dia pasti akan rugi. Dia pasti akan rugi dan segala amalan dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Orang Islam pertama sekali mereka harus menyayangi agama mereka. Untuk itu kita mesti lihat sistem yang ada dalam negara kita ni di peringkat sekolah, di peringkat universiti sekolah, bila kata sebut sekolah rendah, sekolah menengah, di peringkat universiti. Dan kalau kita pergi lebih jauh lagi ialah bagaimana keluarga itu sendiri yang mengasuh anak-anak mereka. Apa sistem ataupun apa elemen-elemen yang disajikan kepada anak-anak seawal usia supaya mereka sayang kepada agama ini. Betul. Atau kita membiarkan anak kita tanpa sebarang panduan. Kita ingat pesan Luqmanul Hakim kepada anak dia. Apa Luqman sebut? Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Luqman pesan kepada anak dia yang masih kecil itu dengan asuhan yang sangat cantik. Luqman beritahu, wahai anak, ingatlah tatkala Luqman memberi pesan kepada anak dia, wahai anak kesayangan ayah, la tusyrik billah. Jangan engkau sama sekali mensyirikkan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya mensyirikkan Allah itu dosa yang sangat-sangat besar. Betul. Apa makna syirik, Dai Hakim? Barangkali orang kata, itu bukan syirik, Ustaz. Kita bukannya pergi sembah selain Allah. Tetapi kita hanya buat lawak-lawak saja. Tetapi di dalam lawak itu ada menghina. Betul. Di dalam lawak itu ada suatu mesej yang secara sinis. Secara menyindir, secara halus nak disampaikan kepada orang lain ataupun nak disampaikan kepada orang lain. Sebab itu Luqman awal-awal lagi asuhan itu, foundation dia, tapak yang diletak oleh Luqmanul Hakim adalah tapak akidah, keimanan. Kita nak cek balik di rumah kita ni, berapa ramai ibu ayah yang memberi suapan yang betul, asuhan yang betul. Barangkali kita bagi makanan yang bagus, makanan yang istimewa, mahal, pakaian, rumah yang cantik, tuition dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama kita lihat tak elemen-elemen pengasuhan akidah ini berjalan atau tidak. Dalam surah An-Nisa ayat 9 Allah berfirman, "Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida." Dan hendaklah mereka takut sekiranya mereka meninggalkan satu generasi yang lemah. Dai Hakim sebagai ayah, saya sebagai ayah, para penonton di rumah juga sebagai ayah, patutnya kita ada rasa kekhawatiran. Betul. Gusar dalam hati ini, generasi apa yang saya nak tinggalkan nanti? Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim selepas mereka dzurriyatan dhi'afa, zuriat keturunan yang lemah. Kalau Hakim lihat kepada konotasi ayat itu, dia sebut dhi'afa. Dhi'af, dhaif, asal perkataan dhaif, lemah. Tapi kenapa Quran tak guna dhaif, Quran guna dhi'af? Nak beritahu sangat-sangat lemah. Dia tak tahu nak membezakan mana satu boleh lawak, mana satu tak boleh lawak. Faham? Mana satu yang boleh dibuat gurau senda, mana yang satu tidak boleh buat gurau senda. Betul. Seseorang itu boleh terkeluar daripada Islam melalui 3 perkara.
walaupun dia cakap gurau, tetapi dia boleh terkeluar dari Islam. Katakan, alah ustaz, saya gurau-gurau aja. Tak boleh. Tetap terkeluar. Terkeluar sebab di isu agama. Baik. Sama juga nikah, sama juga cerai. 3 perkara ini tidak boleh digurau senda. Dia mesti, dalam Islam ni, dia bukan semua benda boleh dibawa lawak. Betul. Lawak ni boleh, bergurau ni boleh. Bukanlah Islam ni anti kepada lawak, anti kepada gurau senda, hiburan. Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Sebab ada juga yang komen kata, Islam ni terlalu strict sangat lah. Ustaz-ustaz ni cerita sikit-sikit neraka lah. Semua tak boleh. Mana ada? Tak ada. Yang kita nak sajikan ialah neraka itu disebut sebagai peringatan. Betul. Sebab kita sayang. Kita tak mahu seorang pun di kalangan orang Islam atau manusia keseluruhannya masuk neraka. Kita nak semua masuk syurga. Biar meriah lah syurga tu. Betul, Ustaz. Jadi, dia bukan isu kita sebut neraka atau syurga, tetapi bagaimana kita mengolah hiburan itu. Pernah saya baca riwayat Rasulullah bergurau dengan Sayyidina Ali. Gurau dia simple lah, tetapi gurau lah. Sayyidina Ali, Rasulullah makan korma, Sayyidina Ali pun makan korma. Masing-masing makan korma. Sayyidina Ali setiap kali makan, biji korma tu ditolak kat Nabi. Dia tolak dekat Nabi, tolak kat Nabi. Jadi biji korma dekat Nabi jadi banyak lah. Betul. Sayyidina Ali kata, banyak makan Rasulullah, banyak buah korma Rasulullah makan. Rasulullah kata, ya tak ya juga. Tapi engkau biji pun makan. Maksudnya Nabi gurau juga. Maksud biji korma pun kau makan. Kau makan biji korma tak tinggal. Jadi adalah gurauan-gurauan lain. Nabi kadang-kadang bergurau nampak gigi, nampak senyum. Jadi itu yang pertama. Maksudnya di'af lemah, sangat-sangat lemah. Tak tahu mana satu nak boleh diguraukan, mana yang tidak boleh gurau. Keduanya, dia tak kenal apa itu akidah. Bagaimana beriman kepada Allah. Allah itu siapa? Tuhan yang bagaimana? Dia kurang asuhan. Sebab itu Luqman awal-awal aja anak dia kenal Allah. Awal-awal kenal Allah. Awwaluddin ma'rifatullah. Betul. Perihal pertama sekali dalam agama ini ialah mengenalkan manusia kepada Allah. Anak kepada Allah. Dan yakin, baru ni anak saya tanya masa mengajar Quran. Dia tanya, Quran ni siapa buat? Subhanallah. Budak kan dia tanya, Quran ni siapa buat? Saya kata Quran ni Allah turunkan. Jadi kena ceritalah Allah turunkan melalui malaikat Jibril, Nabi Muhammad hafal, kemudian sahabat-sahabat hafal, kemudian Al-Quran dicatat, dikumpul sampailah kepada kita. So budak kecil nak tahu. Jadi ibu ayah kena bagi tahu. Yang di'afa yang lain dia tidak tahu halal haram. Betul. Mana halal mana haram. Dia tidak boleh sapu rata semua. Sembrono kan? Mana halal, mana haram. Dia kata, alah ustaz-ustaz ni sikit-sikit halal, sikit-sikit haram. Sikit-sikit halal, sikit-sikit haram. Memanglah yang halal tu banyak. Betul. Haram tu sikit. Sikit-sikit haram. Betul, yang haram tu sikit. Bagi tahu saya minum yang tak boleh minum. Arak satu tu je. Betul. Yang lain semua nak minum lah. Nak makan apa nak makan? Makanlah apa nak makan. Tapi benda yang haram, jelas tak boleh makan. Innal halala bayyinun wal harama bayyinun bainahuma umurun mushtabihat. Orang Islam, dalam agama Islam, orang perempuan ada pakaian dia, orang lelaki ada pakaian dia. Batasan aurat. Kenapa Islam menekankan batasan aurat? Islam menekankan batasan aurat supaya maruah seseorang itu boleh dijaga. Salah ke agama bila mengajak seseorang itu untuk jaga maruah? Wanita itu bukan untuk didedah, bukan untuk dilihat tubuh badan dia. Tubuh badan dia adalah suci, murni. Harus dilihat oleh suami dia sahaja. Mana mungkin didedahkan kepada orang lain. Sebab wanita itu mahal. Tidak boleh didedahkan, dimurahkan begitu, ditonjolkan begitu. Jadi, di zaman jahiliyah, Islam datang untuk mengangkat wanita. Subhanallah. Untuk mengangkat wanita. Wanita di zaman jahiliyah sudah dihina. Jadi bahan penghibur, berjoget, tak tentu pasal. Lepas tu buat watak-watak yang tidak bermaruah. Dan wanita itu dijadikan bahan dagangan. Subhanallah. Murahan. Jadi, kita tidak mahu wanita dikembalikan dalam bentuk jahiliyah. Orang melihat wanita itu dalam bentuk yang tidak elok. Jadi Islam mengangkat. Allah angkat wanita itu. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sering sebut dalam Al-Quran di antara ciptaan Adam dan juga Hawa. Jadi Islam mengangkat maruah wanita. Sebab itu kita minta wanita itu menjaga aurat, menjaga perilaku, menjaga tutur kata dan juga watak dia. Supaya dia sentiasa nampak sangat berharga. Betul, dan sangat bernilai. Wanita sangat berharga dan jelas di sini peranan masing-masing. Sebagai orang Islam, kita muliakan Islam dan sebagai non-Muslim, kita hormat agama yang lain. Baiklah, kita nak berjeda seketika, kembali bergabung selepas ini pastinya. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami, kita membicarakan tentang isu yang kritikal iaitu hina agama, bagaimana mengurusnya, bersama dengan panel kita Prof. Madya Datuk Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah. Baiklah, kita nak terus meraihkan soalan pada pagi ini, dan kepada anda yang ada sebarang persoalan, boleh sahaja buat panggilan ke 1800 881677 atau boleh juga ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Baik, soalan yang menarik perhatian kita ialah dari Melo Ismail. Assalamualaikum Ustaz dan da'i serta kru yang terlibat. Waalaikumsalam. Soalan saya, apakah yang mempengaruhi minda anak-anak muda sekarang yang tidak teragak-agak untuk menghina agama? Adakah dipengaruhi oleh teknologi moden sekarang ini atau banyaknya ilmu-ilmu sesat yang menyesatkan minda mereka? Mohon pencerahan. Hashtag biar tahu jangan keliru. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Melo Ismail atas soalan. Ya, terima kasih Datuk Hakim kepada Melur Ismail yang tanyakan soalan punca kepada berlakunya insiden-insiden seumpama ini. Adakah kerana mereka itu terpengaruh dengan teknologi? Atau yang keduanya, adakah kerana mereka terlibat dengan ajaran sesat? Pertama sekali, dua-dua ada kemungkinan. Betul. Kemungkinan pertama ialah terlibat dipengaruhi oleh teknologi maklumat, teknologi terkini. Teknologi ini bukanlah sesuatu yang harus dimusuhi atau dilihat sebagai sesuatu yang bercanggah dengan adat dan budaya. Teknologi ini kita tidak boleh nak stop. Kita tidak boleh nak berhentikan dia. Betul. Kita harus menjadi peserta, kita harus menggunakan, manfaatkan sebaik mungkin supaya teknologi itu boleh membantu kita untuk menyebarkan perkara yang benar. Tapi dalam masa yang sama, bagaimana kita nak kontrol ataupun kita nak kawal dan juga mengurus perihal berkaitan dengan penggunaan teknologi. Betul, Ustaz. Di situlah kita barangkali kita terlepas pandang. Ibu ayah perlu tahu anak-anak ni melayari web apa, berbicara dengan siapa, chat dengan chatting dengan siapa. So semua ni kita kena tahu serba sedikit supaya anak-anak kita dia tidak salah cari platform. Betul. Dia bila orang muda ni, dia ada satu tabiat iaitu ingin explore, ingin mencari, ingin teroka. Dia ingin teroka sesuatu yang bercanggah, sesuatu yang dia rasa selesa dengan akal dia, sesuatu yang sesuai dengan environment dia. So itu yang menjadikan seseorang itu dia selesa dengan idea-idea yang agak pelik. Kita kata, macam mana budak ni boleh jadi macam ni? Macam mana budak yang hafal Quran boleh jadi macam ni? Macam mana? Dia suka benda yang pelik. Sebab itu Nabi SAW beritahu kepada kita, kalau tak malu buatlah apa-apa nak buat. Illam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu tak ada rasa malu lagi dalam diri, maka lakukanlah apa kamu nak lakukan. So adakah pengaruh teknologi? Ada pengaruh teknologi. Kita gunakan teknologi pula untuk menyebarkan perkara-perkara yang salah dan untuk kita explore, kita cari benda-benda yang tidak betul. Itu satu. Saya tidak nafikan, tetapi kita jangan jadikan itu sebagai alasan sampai bila-bila. Teknologi di tangan kita. Kita yang tahu macam mana kita nak mengurus. Pilihan di tangan kita. Nak lihat ataupun tidak, nak baca ataupun tidak, nak layari ataupun tidak. Jadi itu pilihan di tangan kita. Tapi pilihan itu dia akan membawa kesan daripada asuhan tadi tu. Macam mana kita mengasuh anak-anak. Hari ini kan Da'i Hakim dan juga para penonton yang saya kasih sekalian, tolonglah bersama masa ketika berada bersama anak isteri, tinggalkan kat tepi telefon tu. Kan, tutup dulu data dia. Letak satu tempat dulu. At least 2 hours, 1 hours dengan family memang without phone. Tak mati, Ustaz Tak mati pun. Kadang-kadang masa makan pun mak ayah sibuk dengan telefon. So, be focus. Jadi, kita ada banyak masa dengan telefon, kita ada banyak masa dengan media sosial, dan kita ada sedikit sangat masa dengan anak-anak. Anak-anak tanya pun kita sambil tengok telefon, kita menjawab. So mak ayah pun satu juga. Yang keduanya, ajaran sesat. Ajaran sesat ni apa saja yang membawa kepada terpesongnya landasan agama, itu adalah sesat. Betul. So mungkin orang cakap Islam ni agama yang kolot, Islam ni agama yang mundur, Islam ni mengajak kepada ekstrim. So ini semua sesat, idea-idea yang sesat. Sama sekali Islam tidak membawa kepada satu situasi yang tidak sejahtera. Islam itu Islam, membawa kepada keharmonian, kesejahteraan, keamanan.
faman dakhalahu kana amina. Siapa-siapa yang terima Islam, masuk Islam, dia akan aman kehidupan dia. Baik. Jadi tugasan berat menanti kita sebagai seorang ibu dan ayah dalam memantau pergerakan anak-anak kita. Baiklah, kita nak meraihkan seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hakim dan Datuk Dr. Farid Rawi Abdullah. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Datuk dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Okay, soalan saya begini Datuk. Dalam rukun iman kita ada 6 perkara, semua orang tahu Datuk. Dan 6 perkara ni dalam matematik dunia 6 tolak 1 jadi 5 Datuk. Tapi matematik Islam tak, 6 tolak 1 jadi kosong. Soalan saya begini Datuk. Kita dah tahu rukun iman pun tak boleh kita tolak. Kita kadar kena percaya. Jadi masalahnya kita itu berani mencabar, menghina agama kita sendiri, menolak Al-Quran, contohnya menghina Al-Quran. Soalan saya, apakah mereka yang bercakap mengenai tahafazan 15 juzuk, kemungkinanlah apa yang dicakap begitu Datuk. Tapi saya rasa kalau juzuk hafaz 15 juzuk pun kalau tak sembahyang tak ada guna juga. Jadi kemungkinan ada silap di mana-mana. Jadi soalan saya begitu, apakah mereka ini tergelincir ke akidahnya kerana terang-terangan menghina agama Islam, menghina Al-Quran, menghina segala-galanya, begitu berani sekali. Jadi apakah mereka ini dah tergelincir ke akidahnya? Yang kedua saya nak tanya, sekiranya tergelincir, bagaimana cara nak buat ni? Taubat macam mana ke Datuk, nak buat macam mana? Sekiranya kita ni dah terlanjur yang bercakap begini dan rosak ke ataupun tergelincir akidah ini, bagaimana cara untuk kita buat untuk menguruskannya balik, bertaubat nasuhah ke bagaimana ke Datuk? Saya ingin pencerahan Datuk pada pagi ini. Itu saja soalan saya Datuk. Senyum nampak gigi, ada rezeki kita jumpa lagi. Terima kasih banyak Datuk dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Omar Abdul Majid dari Pekan Pahang. Cantik soalan beliau. 2 soalan kalau boleh saya simpulkan. Yang pertama, adakah orang yang menghina agama ni Datuk tergelincir akidah? Dan yang kedua, bagaimana solusinya? Bagaimana menguruskannya? Silakan Datuk. Terima kasih kepada Tuan Haji Omar Abdul Majid atas soalan menarik tu. Pertama sekali matematik 6 tolak 1 tinggal 5. Tapi kalau dalam rukun Islam ni 6 tolak 1 tinggal kosong. Subhanallah. So mana boleh gugur, mana-mana rukun Islam tu kalau gugur betul lah kosong lah. Dia back to zero kan. Jadi pertama sekali menghafal Al-Quran. Dia menghafal Al-Quran dan memahami Al-Quran 2 perkara yang berbeza. Dai. Ramai yang hafal Quran tapi sangat sedikit yang memahaminya. Sedikit yang memahaminya tu, dan yang memahami pula sedikit daripada situ yang mengamalkannya. Jadi Al-Quran ini, nak mengamalkan Al-Quran, ajaran Al-Quran, dia belum tidak menjadi satu kemestian you hafal 30 juzuk baru you boleh mengamal. Kalau macam tu ramai orang tak amalkan Islam. Betul. Dia kata, kenapa tak solat lagi? Saya tak hafal Quran lagi Ustaz. Kenapa tak bayar zakat? Saya tak hafal Al-Quran lagi Ustaz. Tidak, dia bukan begitu. Mengamalkan Islam, dia tidak terletak banyak mana ayat yang kita hafal. Tetapi sepatutnya lagi banyak seseorang itu hafal Quran, lagi baik iman dia. Betul. Lagi banyak dia hafal Quran, lagi baik dekat dia pada Allah. Lagi banyak dia hafal Al-Quran, dia lagi faham Islam. Sebab dia tahu ayat-ayat ni mengajak kepada mana. Kalau you dah hafal 15 juzuk, kalau saya ambil daripada surah Al-Baqarah sampailah surah Al-Isra, dan banyak mana ayat cerita mengenai Islam, mengenai iman, mengenai akidah, mengenai akhirat, mengenai Allah, mengenai Rasul. Banyak mana ayat cerita daripada surah Al-Fatihah sampai surah Al-Isra 15 juzuk. Kan dalam surah Ali Imran Allah cerita bagaimana Islam itu indah. Dalam surah Al-Baqarah Allah membandingkan Islam, bagaimana perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Bani Israel menyesatkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Masuk surah Ali Imran Allah cerita perjuangan Nabi Allah Isa alaihi salam. Lalu diangkat Islam sebagai agama yang penutup bagi segala Islam, bagi segala ajaran as-samawi. Jadi jelas, takkan you baca you tak faham. Betul. Jadi nampak sangatlah kita hafal kita tak faham. Jadi ini salah satu perkara yang menjadikan kita perlu menyusun balik silibus-silibus menghafal Al-Quran di sekolah-sekolah,
di mahat-mahat tahfiz ataupun di apa saja projek ulul albab dan sebagainya, semua ini perlukan kepada satu solusi. Yang keduanya, mengurus balik anak-anak kita ni. Tapi yang mengurus balik ni saya nak jawab sebentar kemudian. Baik Datuk, kita nak dengarkan pencerahan selepas berhenti berehat kerana kita nak beristighfar seketika, kembali bergabung selepas ini pastinya. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Jangan main-main dengan agama. Api yang kecil pun jikalau ditiup boleh membara. Jangan main-main dengan agama. Air yang tenang jangan disangka tiada buaya. Jangan main-main dengan agama. Pantang kekasih kami Muhammad disentuh namanya. Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim, juga guru kita Prof Madya Datuk Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah membicarakan tentang isu hina agama, bagaimana mengurusnya, dan kita tadi masih lagi menunda satu soalan dari Omar bin Abdul Majid berkaitan bagaimana Datuk kita menguruskan isu tersebut. Silakan. Menguruskan isu menghina Al-Quran, menghina Islam. Saya rasa rata-rata malam tadi bila saya baca enakmen-enakmen yang ada di Malaysia ni, setiap negeri telah meletakkan bahawa undang-undang yang memelihara dan juga mempertahankan agama Islam. Oleh yang demikian itu dia sudah undang-undang. Tapi itulah undang-undang ni dia sudah final stage. Sudah ke peringkat orang itu dah masuk incubator. Orang tu dah masuk dalam ICU. Tapi kita nak rawat lebih awal lagi. Kita nak cari solusi ataupun rawat lebih awal. Sebab itu saya sebut ibu ayah kena pastikan apa asuhan yang kita beri pada anak-anak kita. Keduanya, sekolah, cikgu-cikgu kena ada semangat untuk mendidik anak bangsa ini menjadi anak bangsa yang menghormati antara satu sama lain, sayang pada agama yang mereka anuti. Sebab itu kalau di sekolah rendah, sekolah menengah, kita ada subjek civic, kita ada subjek civic, yang membicarakan mengenai hubungan etnik, menghormati orang lain, kan, bagaimana kita hidup bersosial. Jadi sekolah kena juga main peranan, universiti pun kena mainkan peranan. Tapi kan kita lihat mutakhir ni macam ada satu usaha untuk mengeruhkan keadaan. Malaysia ini satu-satunya negara yang hidup dalam suasana aman damai dengan pelbagai etnik, dengan kebebasan beragama. Ya Da'i, pergi negara lain kita susah nak lihat bagaimana yang keunikan dan juga keistimewaan yang ada di negara ini. Semua ini berpunca kerana kita ada perlembagaan yang membawa kepada keharmonian, memberi kebebasan beragama dan juga meletakkan Islam sebagai agama rasmi negara. Ini untuk memastikan semua orang dapat dipayung. Semua orang dapat dibela. Sebab itu kita melihat mengurusnya itu mestilah kembali pada ibu ayah, pada sistem pendidikan dan juga kemasyarakatan, masjid, surau, dan juga semua kita harus melihat ini sebagai satu panic call supaya kita buat koreksi balik dan juga menyusun balik strategi. Dan termasuklah juga penguatkuasaan yang ada dan juga PBT, kan, pihak berkuasa tempatan juga harus mengambil maklum perkara ini supaya lihat bagaimana pusat-pusat hiburan ini wujud. Bagaimana ianya dikendalikan. Kalau dalam satu kawasan itu perlu ada berapa pusat hiburan. Jadi yang tu semua perlu kepada satu calculation, satu kiraan dan juga simulasi yang tepat supaya kita bercakap di pentas dakwah, kita bercakap di pentas tanyalah ustaz, kita bercakap di mimbar-mimbar. Tetapi penguatkuasaan dan juga pelaksanaan di kalangan mereka yang buat dasar juga perlu ada satu komitmen yang tinggi. Baik. Jadi jelas di sini semua pihak perlu mainkan peranan, bermula dengan keluarga hinggalah turun kepada masyarakat. Baiklah, kita ada seorang lagi pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Da'i dan juga Ustaz. Saya Bahrudin Kasim. Saya nak bagi pencerahan dan mungkin nak tanya Ustaz lah, pandangan Ustaz kan. Berkenaan dengan hukum hakam, dari segi hukum hakam syar'i lah Ustaz kan. Sekarang ni kita lihat pelaku ni yang jadi kecewa saya ni kan. Pelaku ni adalah orang kita. Bangsa Melayu Islam kan. Jadi saya nak tanya pandangan Ustaz kan, kita dah ada undang-undang syar'i tu, undang-undang apa tu.
Kenapa kita tak perkasakan tu? Kenapa kita tak perhebatkan lagi tu? Mungkin bagi contoh lah kan, kalau orang penagih dadah, kenapa kita ada pusat rehab? Jadi orang-orang macam ni kita kena buat macam tu juga Ustaz. Jadi apa pandangan Ustaz dalam hal ini supaya kita nampaklah jangan lagi ada lah golongan-golongan pihak-pihak macam ni yang boleh nak menghina agama kita pun. Kita Ustaz boleh cakap kata balik pada agama, balik pada Islam, balik pada Al-Quran. Tapi dia orang ni sembahyang pun tak ada, puasa pun tak ada. Betul. Kan? Jadi apa pandangan Ustaz dalam hal macam tu? Itu saja soalan dan juga pandangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Baharudin Kasim dari Ceras Kuala Lumpur. Menarik soalan yang diajukan berkaitan. Kalaulah ada segelintir masyarakat kita yang ambil dadah, kita ada pusat pemulihannya. Bagaimana pula orang yang sudah tergelincir? Apakah perlu ada juga pusat pemulihan akidah, Ustaz? Silakan. Terima kasih kepada Hakim dan juga kepada Tuan Baharudin Kasim. Saya suka semangat Tuan Baharudin Kasim. Nampak jelas cinta dan sayang pada agama. Kita nak semangat seumpama ini pada setiap warga negara di negara ini kan, supaya rasa cinta pada agama. Saya fikir dari sudut hukum syar'i, saya ingin bacakan di Malaysia ni, saya ada beberapa peruntukan. Di Malaysia, peruntukan undang-undang bagi kesalahan menghina agama Islam boleh ditemui dalam enakmen jenayah syariah negeri di Malaysia, negeri-negeri di Malaysia. Antaranya dalam Seksyen 9, 10, 11 enakmen syariah jenayah syariah negeri Selangor 1995, Seksyen 7 dan 8 dan 32 Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan 1997 dan Seksyen 49, 50 dan 56 enakmen jenayah syariah negeri Sembilan 1992. Dalam undang-undang tersebut, peruntukan yang membabitkan kesalahan menghina agama Islam adalah terbagi kepada 3 jenis kesalahan, iaitu kesalahan menghina atau menyebabkan dipandang hina dan lain-lain agama Islam. Yang kedua, kesalahan mempersendakan dan lain-lain ayat Al-Quran atau hadis. Yang ketiga, kesalahan memusnahkan atau mencemarkan tempat ibadat dengan niat menghina atau mempersendakan agama Islam. Secara umumnya, kalau kita lihat perincikan ketiga-tiga elemen ini ada dalam undang-undang syariah negeri-negeri di Tanah Melayu, yang mana memperuntukkan hukuman kepada pesalah. Dia dalam mahkamah syariah ini dia ada had. Dia ada had hukuman yang boleh dilaksanakan sampai RM3,000 denda, 2 tahun penjara atau 3 tahun penjara. Itu di peringkat undang-undang syariah di negeri. Manakala di peringkat persekutuan, apa-apa saja statement yang dikeluarkan oleh mana-mana warga negara yang berbaur ataupun membawa kepada ketidakharmonian, boleh membawa ketidakstabilan kehidupan masyarakat. Sebab statement yang buat itu boleh menyebabkan dua kumpulan akan bertembung. Jadi ini akan membawa ketidakstabilan dari sudut hidup bermasyarakat. Yang itu juga dilihat sebagai satu kesalahan besar. Sebab itu pesalah kedua-dua pesalah tersebut telah pun ditahan dan telah pun dikenakan hukuman, telah pun dikenakan ikat jamin dan akan dibicarakan pada bulan September. Ini merujuk kepada kes yang baru-baru ni berlaku lah. Jadi mereka diikat jamin dengan RM20,000. Jadi itu di peringkat mahkamah, di peringkat persekutuan. Manakala di peringkat, kalau dibawa ke peringkat negeri, itu penguatkuasa kita pula tangkap. Jadi ini semua menggambarkan bahawa sudah ada di situ peruntukan undang-undang dan yang boleh mengawal dan juga membendung perkara ini. Tapi kita mesti ingat bahawa dia tidak habis di sini. Dia akan ada lanjutan. Sebab itu kita berharap ada satu modul, ada satu bentuk pendekatan untuk kita mengatasi isu yang sebegini. Manakala ada tak pusat, Ustaz? Kita kalau tinggal penagih dadah, kita ada pusat rehab dia. Pusat pemulihan. Untuk orang yang sesat ni ada tak? Kalau di Selangor kita ada Baitul Iman. Di Baitul Iman ni macam Haji Kahar yang mengaku Rasul. Sebelum ni mereka yang pernah disabitkan kesalahan-kesalahan akidah, ajaran sesat. Jadi mereka ada pusat pemulihan. Kalau kes ini dapat dekat mahkamah, kalau ditangkap dan dibawa menghadap ke mahkamah syariah, didapati bersalah, nanti mereka juga akan dibawa ke pusat pemulihan. So pusat pemulihan, dan saya yakin kalaulah disabitkan kesalahan, kelak di pusat-pusat pertahanan juga ada kelas-kelas yang dianjurkan untuk mereka kembali ke pangkal jalan. So ada hukuman, ada undang-undang sudah ada, penguatkuasaan juga sudah pun berlaku.
Baik, makna kata sudah ada tempat pemulihan akhlak dan sebagainya yang perlu kita jaga sehabis baik dan bermula dengan kita didik anak kita sehabis baik. Baiklah, kita nak bersyahadah seketika, kembali bergabung selepas ini pastinya. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim, juga guru kita Prof Madya Datuk Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah, membicarakan tentang hina agama, bagaimana mengurusnya. Jadi kepada anda yang ada sebarang persoalan, boleh saja terus panggilan ke 1800 88 1677 atau boleh juga ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Baiklah, kita nak terus meraihkan pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Dai. Waalaikumsalam. Silakan. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam ya puan. Silakan. Saya nak tanya, apakah bentuk balasan bagi mereka menghina Islam di akhirat kelak? Itu je soalan saya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Akak Robizan, kita bertanyakan tentang soalan dia ringkas tapi sangat besar, perlu kita rungkaikan balasan Ustaz terhadap orang yang hina agama. Silakan. Terima kasih kepada Puan Robizan Abu Bakar. Apakah bentuk balasan bagi mereka yang menghina agama Islam? Kalau dia tidak bertaubat dan kembali ke pangkal jalan, menghina itu boleh membawa seseorang itu kepada kekufuran kalau di Islam. Kalau di Islam membawa kepada kekufuran, terkeluar daripada millah, terkeluar daripada batasan agama, terkeluar daripada Islam, dan dia akan dekat akhirat dia akan menerima balasan sebagai seorang yang telah tinggalkan Islam. Dia akan dapat balasan yang sangat berat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sifat nifaq ni yang itu akan mendominasi, kan? Mereka itu dzalika bi annahum kanu mu'minun. Mereka itu sebelum itu beriman. Kemudian mereka kufur. Beriman, kufur. Dia daripada kufur beriman, tetapi dia dah beriman daripada kufur beriman, kemudian kufur balik. So dia telah berada dalam situasi Islam tetapi dia tidak menghargai. Jadi balasan bagi mereka neraka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kalau boleh kita tak nak bawa mereka ke tanaklah mereka masuk neraka, tak nak, supaya kalau boleh mereka selamat. Sebab itu kita lihat bahawa adanya peluang taubat. Dia manusianya boleh melakukan kesalahan tetapi pintu taubat tetap terbuka. Dia kan Da'i Hakim, saya rasa Puan Rabizam soalan saya dah jawab. Dia sebenarnya apa yang kita nak bagi tahu pada masyarakat di luar sana? What are you are trying to tell people outside there? Itu orang kata orang kampung saya cakap putih lah. Kalau pagi Sabtu ni dia tasul cakap putih sikit. Dia apa yang kita nak sampaikan kepada masyarakat di luar sana? Dengan membuka, aku hafal Quran, kemudian aku boleh buat macam ni, aku boleh. Sebenarnya nak cakap apa? Nak bagi tahu apa sebenarnya? What do you message sebenarnya? You nak beritahu you benci Islam, you tak suka Islam. Apa Islam buat pada you? Apa yang Islam dah buat pada saudara? Betul. Apa Islam dah buat? Adakah Islam datang menyakitkan saudara? Tidak. Islam tidak pernah menyakitkan siapa-siapa. Islam itu membawa diri dia dengan keharmonian yang sedia ada. Kalau kamu melihat, kalau saudara melihat seorang Muslim yang baik, saudara akan dapati itulah keamanan yang ada. Itulah kesejahteraan yang ada. Tapi kalau saudara sendiri prejudis dengan ajaran agama Islam, you rasa tertekan dengan agama Islam, itu bukan masalah saya. Betul. Sehari Allah Ta'ala suruh kita solat 5 waktu. Allah orang perempuan, Allah suruh tutup aurat. Jangan makan riba, jangan makan benda yang haram. Makan riba, mana agama yang benarkan makan riba? Cakap dengan saya. Which religion allow you to take riba in the system? Bagi tahu saya. Kan kalau dalam Taurat, Injil, dalam kitab-kitab lama, dalam semua itu tidak membenarkan. Islam tidak membenarkan. Kemudian datang protokol-protokol yang dicipta oleh manusia untuk menjadikan diri dia polis dunia. Maka wujudlah sistem-sistem pinjaman, sistem kapitalis, liberal dalam kewangan Islam. Jadi bukan salah Islam. You back to Islam. Gunakan kewangan Islam. Pelaburan you selamat. Betul. Kewangan you selamat. Paling tidak saya dah serahkan kepada pihak-pihak yang concern, tahu mengenai halal dan haram dalam pelaburan dan juga kewangan saya.
So, saya mesti pandai pilih. Apa Islam buat? Islam bawa kepada kesejahteraan. Islam bawa kepada keamanan. Lihat saja di Mekah. Kalau Islam tak datang kat Mekah tu apa akan jadi? Boleh Daim bagi tahu saya. Kita baca sejarah balik. Ya. Adakah agama yang ada pada yang dianut oleh Pluto, Aristotle, di Greek, di Rom, adakah ianya sebagai satu kesejahteraan, keselamatan secara ideologi? Wanita tidak dihormat, wanita tidak dijadikan sebagai manusia yang dihormati, tak. Malahan penindasan berlaku, yang kuat menindas yang lemah. Kenapa Islam pergi buka empayar-empayar yang lain? Kenapa Islam berjuang habis-habisan nak pergi ke Spanyol? Ya. Cordoba satu ketika dahulu. Sebab di situ manusia sudah ditindas. Pemerintah dia telah mengambil peluang untuk memberi tekanan kepada masyarakat dan juga mengambil hak masyarakat secara paksa. Jadi Islam pergi untuk membela orang-orang yang teraniaya. Bukan Islam pergi nak menyibuk. Betul. Tak, Islam pergi nak selamatkan. Sebab tanggungjawab Islam itu mesti dibawa ke seluruh alam. Jadi Islam pergi nak selamatkan. Aslim taslim. Yeah. Sebab itu beri amaran kepada pemerintah. Kalau kamu mau damai, damai. Ini ajaran Islam nak masuk. Kan ini pendekatan Islam nak masuk. Ya, betul. Jadi mereka rasa terancam. Islam itu agama yang membawa kepada keharmonian. Sebab itu bila orang bercerita mengenai keburukan Islam, dia bercakap very premature. Premature, ilmu you terlalu rapuh. You tidak ada knowledge yang cukup dan you are not right person to talk about Islam. Because you don't have enough knowledge about Islam. You tak ada ilmu cukup mengenai Islam. Saya nak tanya berapa banyak buku you baca? Ya. Berapa banyak kajian you buat? Sehingga you keluarkan satu statement. Adakah dengan satu dua ceramah you dengar sambil-sambil bawa kereta, cerita ustaz cerita mengenai neraka, orang tak beriman masuk neraka, lepas tu you terus judge Islam? Ya. Jadi dia masuk ke neraka ni dia bukan sebab tidak beriman kepada Allah, itu dilihat. Dan pada sistem, you sebelum masuk neraka dalam dunia pun you sudah hidup dalam suasana yang tidak teratur, tidak tersusun. Kan Islam tidak membenarkan minum arak. Islam Dai, bila saya masuk Islam dan kawan-kawan ramai masuk Islam. Ini cerita mengenai arak ni kan. Ada kawan saya, dia masuk Islam dah. Dia masuk Islam, saya ajak dia telefon kata, "Ustaz, ada masa tak saya nak sembang mengenai hal ehwal kehidupan saya dan sebagainya." Saya kata boleh. Dia pun datang. Datang, saya ajak dia minum teh tarik. Dia pun minum teh tarik. Sembang tak habis lagi. Satu cawan teh tarik dah habis dah. Dia kata, "Brother, air dah habis, order lagi lah." "Okeylah Ustaz, fresh apa ni, orange juice pula." Minum orange juice pula. Minum, lepas tu air dah habis, sembang tak habis, order lagi air. Tak boleh Ustaz, perut dah kembung dah," dia kata. Tapi dia kata dengan saya kan, dia kata, "Ustaz, saya heran lah Ustaz." Saya kata, "Apa yang awak heran?" "Dulu sebelum Islam, minum arak ni berapa cawan pun tak rasa kembung perut." Ini dia cerita lah. Kita tak ada pengalaman. Dia kata banyak mana minum pun tak ada rasa kembung Ustaz. Tapi bila minum air teh tarik 2 cawan rasa kembung perut, rasa macam kenyang. Saya kata itulah apa ni benda yang membawa kepada kemudaratan. Arak ini ummul maksiyah. Punca segala maksiat arak. Islam datang untuk kawal supaya arak itu tidak diminum. Duit tu you boleh buat benda lain. Dan arak ini menyebabkan keluarga jadi porak-poranda. Ada seorang hamba Allah datang jumpa saya, Da'i Hakim, dekat pasar malam lah. Saya ada hari-hari tertentu saya akan beli lauk untuk simpanan peti sejuk. Jadi bila saya jumpa seorang hamba Allah ni Muslim, lelaki Islam, dewasa, dia datang jumpa dengan saya, mulut dia sangat masam. Dia kata dengan saya, dia kata, "Ustaz, saya minta maaf, saya nak minta nasihat ke Ustaz. Sekarang mulut saya pun masam sebab saya dalam keadaan mabuk Ustaz." Kata saya dalam keadaan mabuk. Saya kata, "Ya Allah, kenapa jadi macam ni? Saya dah lama dah minum Ustaz, jadi saya tak boleh tinggal. Anak isteri saya sekarang tak suka dengan saya pun dah minta fasakh. Dan apa nasihat Ustaz?" Saya kata macam ni, besok datang jumpa saya. Saya pun bagi tahulah lokasi mana jumpa. Dia pun datang jumpa dalam keadaan tak mabuk, baru saya boleh nasihat. Kalau tak, dia lupa apa yang saya nasihat nanti. Betul. Lepas tu datang jumpa saya pun nasihat dia. Saya nasihat bagi tak lama, dalam setengah jam. Sebulan lepas saya jumpa balik Hakim dekat pasar yang sama. Dia jumpa, dia peluk saya. Dia kata, "Terima kasih Ustaz. Nasihat Ustaz saya dengar, saya pakai, tak jadi bercerai, anak isteri saya semua dah jadi kembali pada pangkal jalan." So lihat bagaimana arak itu boleh dijauhkan jadi harmoni. Baik Ustaz. Dia sebut juga tentang arak Ustaz. Arak adalah penyebab orang menghina agama. Dan kalau kita perhati dan kita teliti, isu kebelakangan ini melibatkan 2 sebab. Yang pertama, dadah.
Yang kedua, penyalahgunaan media sosial. Itulah yang menyebabkan orang berani menghina agama. Jadi Ustaz pun ada sebutkan tadi tentang bercakap, bersuara. Ada satu soalan yang saya fikir boleh kita kaitkan dengan isu ini. Dari sahabat kita Aisyah Echa bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta warga, tanyalah Ustaz TV3, TV9. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya, matlamat tidak menghalalkan cara. Adakah suatu yang dikira wajar bila mana terdapat segelintir mereka yang bersandarkan alasan kebebasan bersuara lalu melakukan provokasi dengan menghina pegangan agama kaum lain? Mohon pencerahan Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Aisyah Echa atas soalan. Isu dia Ustaz, kebebasan bersuara. Macam mana Ustaz? Silakan. Bila kebebasan bersuara ni, apa yang kita faham? What the interpretation about freedom dalam bercakap? Kan you ada rasa bebas untuk bercakap. Kebebasan bersuara. Jadi you boleh ada kebebasan bersuara, you nak cakap hak you. Kan, kalau you rasa tertindas, hak kami mesti dapat pendidikan yang baik, hak kami perlu dapat apa hak, kan? Tapi itu kebebasan bersuara dalam kerangka yang dilihat sebagai warga negara yang ingin mengemukakan idea dan juga meminta sesuatu penjelasan daripada pihak pemerintah dan sebagainya. Tapi hak kebebasan bersuara itu tidaklah membenarkan awak untuk membicarakan perihal agama orang lain. Saya sendiri Da'i Hakim, saya ada pengalaman dulu sebagai tidak seorang Islam. Tapi boleh cek dalam kuliah-kuliah saya, pernah tak saya bercerita mengenai perihal agama lain? Sebab bagi saya, Islam sudah menyajikan kepada saya satu metod, satu hadiah, satu bentuk hidangan yang sangat cantik. Saya promosi itu saja. Saya bawa itu saja. Akal logik dan juga akal yang waras pasti akan terima kebenaran. Betul. Itu yang kita lihat sebagai kekuatan yang ada pada kita. Tidak perlulah saya jadikan ini sebagai satu slogan, ini hak bersuara, bersuara. Tapi you bersuara pun, kebebasan bersuara, you menghina agama lain. You menghina penganut agama lain. Saya tidak boleh memperkecil-kecilkan anutan orang lain, sebab itu akan membawa kepada, boleh menyinggung perasaan orang lain, sekaligus memperlihatkan saya ini tak matang bila bercakap. Betul. You are enough learn. You adalah seorang yang cukup terpelajar. Macam mana seorang yang cukup terpelajar tergamak mengeluarkan kenyataan yang boleh menyakiti pihak lain? Saya nak bercakap dengan orang, saya mesti memilih perkataan-perkataan yang baik. Sebab Nabi saya ajar macam tu. Betul. Kan Nabi saya ajar supaya kita ni seperti pokok pelam. Kan orang baling kita bagi buah. Subhanallah. Kan Nabi senyum. Nabi pergi kota Taif, Nabi disakiti, Nabi diherdik. Tapi itu dalam keadaan Nabi lemah. Nabi belum bentuk satu kekuatan. Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kaum itu diberi hidayah. Saya pun mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat-sahabat di luar saya, mereka yang masih lagi prejudis dengan Islam, mereka yang masih bersangsi dengan Islam, supaya Allah beri hidayah. Beri hidayah. Lihat Islam dari kacamata dengan hati yang jernih. You baca. Ada satu cerita seorang perempuan. Ada masa ke? Boleh Ustaz, silakan. Ada satu cerita. Seorang lelaki bercinta dengan seorang perempuan. Mestilah, itulah yang sewajarnya kan. Jadi bila lelaki ni bercinta dengan seorang wanita, dia ni Arab yang migrate lah. Migrate ni Arab yang berpindah daripada negara dia pergi duduk kat US, United States. Dia duduk kat situ. Masa duduk situ, dia membesarlah dengan environment sebagai seorang sebagai orang masyarakat di US. Sudah dewasa, dia dah bercinta dengan seorang perempuan, tapi dia beragama Islam. Bercinta dengan seorang perempuan yang tidak beragama Islam, dan dia nak kahwin dengan perempuan tersebut. Dia propose kepada ayah dia. Dia sampai dekat rumah, dia kata, ayah, saya nak kahwin dengan perempuan tu. Siapa perempuan awak? Dia bagi tahulah nama. Jacqueline, for example, nama yang tidak bukan nama sebenar. Jacqueline. Jacqueline tu Islam tak? Dia kata, Jacqueline tak Islam abah. Jacqueline tak Islam tak boleh. Kalau you nak kahwin juga dengan Jacqueline, you kena ajak Jacqueline masuk Islam. Jadi lelaki ni bagi tahu kat Jacqueline, wahai Jacqueline, aku benarkan kau cinta pada aku? Benar. Kalau benar kau cinta pada aku pun cinta pada engkau. Jadi kalau nak kita berumah tangga, you kena Islam, baru boleh kita kahwin.
Perempuan ni kata, boleh, saya akan masuk Islam. Tapi dengan syarat, saya nak belajar Islam dulu. Dia pun bagi tahu lelaki ni, belikan saya buku, saya nak baca Islam. Jadi dengan syarat 6 bulan yang kacau saya. Jadi belikan buku, dia pun, perempuan tu pun dia asing-asingkan diri, dia baca buku. Lepas 6 bulan, lelaki ni pergi cari perempuan ni. Dia pun ting-tong loceng bel kat rumah tu, perempuan tu keluar dan keadaan bertudung. Subhanallah. Jadi terkejut lelaki ni, you dah convert. You kata you nak baca dulu, you nak faham Islam. Tak, I already convert to Islam, revert to Islam. Oh, kalau macam tu senanglah, jom kita kahwin. Kata lelaki ni. Perempuan tu jawab simple aja, I cannot marry with you. Saya tak boleh kahwin awak. Lelaki tanya, why? You already promised to marry me. Sudah berjanji nak kahwin saya. Perempuan tu kata, according to what I learn about Islam, you are not good Muslim. Allah Akbar. Setepek Ustaz kena. Setepek kena. Mengikut apa yang aku belajar, aku baca ni, you are not good Muslim. So I cannot marry with you. Jadi Islam dah masuk dalam diri dia. Dulu dia tak Islam, dia belajar Islam, dia jadi seorang muslimah yang baik. Subhanallah. So this is the beauty of Islam. Jadi jangan bercakap when you have very premature knowledge about Islam. You must know every single thing before you say something about Islam. That is disiplin lah. Kita kena ada disiplin dalam hidup ni. Mana boleh kita berbicara benda yang kita tidak tahu apa tujuan kita. Jadi itu akan backfire untuk kita. Nah, sekarang sudah terima akibat disebabkan satu kesalahan, satu jenayah di peringkat nasional maupun di peringkat negeri. Subhanallah. Sebab tu orang yang belum Islam, bila kaji tentang Islam, pasti akan masuk Islam. Sebab kaji benda betul, lama-lama jadi betul. Baiklah, kita ada satu lagi soalan yang saya fikir menarik untuk kita raikan. Seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Assalamualaikum. Siapa di sana? Hayati Ismail. Ya, silakan. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Ya, Kak Yat. Ustaz, Kak Yat nak tanya, sekarang adakah sebenarnya kita ni diuji dengan kepimpinan Ustaz? Pemimpin yang kurang ketegasan. Dan selalu kita salah sangka, kita jangan campur adukkan politik. Sedangkan pada Kak Yat, politik itulah yang akan membawa arah tuju sesebuah negara Ustaz. Apa pandangan Ustaz kalau Kak Yat katakan, adakah lebih baik sebelum sebagai rakyat kita kena faham betul-betul tentang rukun negara itu sendiri, dan bolehkah kita buat macam Singapura Ustaz, seseorang itu perlu masuk camp menjadi tentera. Jadi tapi kita gunakan aplikasi lain lah Ustaz. Mungkin bila dah buat kesalahan, kita gunakan dengan tanggungjawab sosial. Seseorang itu kena buat kerja tanggungjawab sosial. Dan seseorang pemimpin sebelum dilantik sebagai pemimpin perlu punya asas agama yang kuat juga Ustaz. Tak kira dia sebagai Islam atau bukan Islam. Jadi apa pandangan Ustaz? Itu saja soalan Kak Yat Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Yat yang sudi bertanya. Panas juga Ustaz pagi ni, walaupun aircon sejuk. Baik Ustaz, soalannya menarik. Dia sebut tentang Islam agama yang syumul Ustaz, meliputi aspek sosial, politik, ekonomi dan sebagainya. Mungkin Ustaz ada sedikit pencerahan. Ya, terima kasih Kak Yat. Soalan Kak Yat tu sangat baik. Bagi saya dia membuka minda untuk semua kita berfikir. Daripada pihak atasan sampailah pihak rakyat. Pemimpin haruslah bersatu, pemimpin haruslah ada agenda yang lebih besar selain daripada memperkasa ekonomi, menyediakan peluang-peluang pekerjaan dan sebagainya. Pemimpin juga harus melihat bahawa keharmonian di dalam kehidupan masyarakat itu perlu dibina. Dan oleh yang demikian, pemimpin harus bercakap atas kerangka sebagai pemimpin yang membawa kepada kemakmuran kepada rakyat, membawa kepada keharmonian. Kita tidak mahu ada ungkapan-ungkapan yang dikeluarkan atau ayat-ayat dikeluarkan yang kurang enak, yang membawa kepada ketidakselesaan di kalangan masyarakat. Baik, jadi perlu bijak di sana sebagai seorang pemimpin dalam kita mengendalikan sesebuah negara yang majmuk, insya-Allah. Baiklah, kita nak berehat seketika kerana Tanyalah Ustaz di TV3 akan berakhir di sini. Teruskan bersama dengan kami di TV9 untuk siaran tambahan 30 minit selepas ini. Kembali bersua selepas ini pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Dalam sebuah rencana bertajuk Padah Persenda Nabi, Menteri Mesir dipecat yang telah dilaporkan dalam surat khabar Sinar Harian bertarikh 15 Mac 2016 tentang Press TV menyatakan satu hukuman kepada Menteri Mesir pada ketika itu iaitu Ahmad Zin yang telah mengeluarkan kata-kata akan kupenjarakan semua yang bersalah tidak terkecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kenyataan ini telah mengundang kemarahan rakyat Mesir termasuklah presidennya pada ketika itu iaitu Sharif Ismail yang telah melakukan tindakan memecat beliau dari Menteri Mesir pada ketika itu. Dan tindakan ini wajar untuk kita contohi dan kita ikuti. Sebab itu ditanyalah Ustaz pada pagi ini, kita bawakan satu topik khas iaitu hina agama, bagaimana mengurusnya. Masih lagi bersama dengan guru kita Prof. Madya Datuk Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah. Baik, jadi tanpa buang masa kita nak terus meraihkan soalan pada pagi ini. Yang mana Ustaz tadi soalan yang diajukan oleh Kak Yat Ustaz tentang semua orang perlu mainkan peranan termasuklah pihak berkuasa. Mungkin Ustaz ada sedikit lagi ulasan. Silakan. Ya, terima kasih Dai. Terima kasih kepada para penonton yang masih setia bersama kami setelah kita berehat seketika untuk beri laluan kepada berita. Apapun masih ada beberapa perkara yang perlu kita layari bersama dalam memahami isu berkaitan dengan menghina Islam atau menghina agama, apa kesudahannya, bagaimana solusinya. Kak Yat ada tanya soalan. Di antara perkara yang menarik soalan Kak Yat ni ialah bagaimana harus dilihat pemimpin juga harus memainkan peranan di segenap peringkat. Di peringkat pembuat dasar, di peringkat kementerian, di peringkat even kita di Malaysia ada Kementerian Perpaduan. Betul. Jadi Kementerian Perpaduan harus melihat ini sebagai satu perkara yang harus ditangani secara berhemah dan mewujudkan plot-plot perbincangan, pencerahan dan memasukkan elemen-elemen keharmonian dalam masyarakat. Dia bukan sekadar membuat dasar, membuat enactment, membuat RUU, tetapi mesti sampai dipastikan pelaksanaan program-program tersebut. Betul. Bagi kita, negara telah menghabiskan berbilion ringgit demi menjaga kemaslahatan keharmonian, kestabilan politik, kestabilan agama, penganut agama ni, kestabilan penganut agama ni di Malaysia, dia tidak menjadi seperti mana di setengah negara macam apa yang berlaku di India. For example, pernah ditukar kerajaan sebab orang sembelih lembu saja. Allah. Sebab itu saja. Sebab kemudian kita lihat apa yang berlaku di Masjid Barbari. Bagaimana masjid itu dirobohkan, bagaimana penindasan-penindasan dilakukan. So ini menggambarkan ketidakstabilan politik, bagaimana pembuat dasar itu tidak memahami keharmonian itu. Dan yang ketiganya adalah bagaimana perkara-perkara berkaitan dengan dasar-dasar negara ini sama ada pendidikan harus membawa ke arah keharmonian. Kita ada tiga etnik di Malaysia ini. Satu ketika dahulu kita semua hidup aman damai. Betul. Keluarga saya tak Islam, jadi agama Hindu. Makcik-makcik kat kampung singgah je. Mamak saya sembang, kukang-kukang makan. Ya, tahu kukang-kukang? Masa sembang lah. Rancak sembang, makan siri, raya kita pergi rumah mereka, mereka datang raya ke rumah kita. Jadi hidup harmoni. Tak ada masa, tak ada media sosial, tak ada benda-benda yang menceritakan perkara-perkara yang boleh bawa kepada kegusaran maupun berlaku perselisihan yang membawa kepada perpecahan. Jadi itu yang pertama. Keduanya, saya tertarik dengan apa yang Kak Yat sebut. Benda balik pada fundamental. Rukun negara. Betul Ustaz. Kita kembali pada rukun Islam, rukun iman seperti Haji Omar sebut. Kak Yat ajak pada rukun negara Ustaz. Kita balik pada rukun negara. Sebagai ulang kaji, kita ada rukun negara, kita ada 5 perkara. 5 perkara. Pertama sekali, kepercayaan kepada Tuhan. Semua agama percaya pada Tuhan. Setiap agama ada Tuhan, ada anutan mereka. Kita yakin dengan ayat daripada surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Untuk kami agama kami, untuk kalian agama kalian. Jangan ajak aku sembah apa yang kau sembah. Dan aku pun tak paksa ajak engkau sembah apa yang aku sembah. So tidak ada paksaan, la ikraha fid din. Islam tidak pernah memaksa sesiapa untuk menganut agama mereka. Tetapi bila you dah masuk Islam, you kena patuh pada perintah. Perintah adalah Islam. Dia macam masuk askar lah. Tak ada siapa pun paksa masuk askar. Ada kita dipaksa masuk askar? Tak ada. Once you isi borang, you pergi interview, you pergi test, lulus, masuk askar,
disiplin lah. Betul. Tak boleh buat sembarangan. So you buat nama. Yeah. You mesti betul-betul pastikan sifat askar dalam diri orang yang jadi askar tersebut. Jadi begitulah Islam. Islam pun dia tak paksa. Bila masuk Islam kita patuh. Jadi pertama kepercayaan kepada Tuhan. Yang keduanya kesetiaan kepada raja dan negara. Kita mesti ada kesetiaan kepada raja dan negara. Ini by constitution, by perlembagaan negara. Negara ini di sinilah saya dilahirkan. Saya ditakdirkan jadi orang Malaysia. Yeah. Ramai saja yang bukan asal warga negara, bila lahir di Malaysia kita dapat kewarganegaraan Malaysia. Kita hidup dengan menikmati pelbagai pemberian, pelbagai nikmat yang ada. Kalaulah kita sorok balik dulu nenek moyang generasi keberapa datang sini, tak dikatalah kalau kita masih berada di negara masing-masing. Belum tentu keadaan kita sebaik seperti mana yang kita kecapi di Malaysia ataupun di negara ini. Kalau di India masih lagi orang mengekalkan sistem kasta. Betul. Kita pun tak tahu kasta bagaimana, sekolah ikut kasta dan pelbagai penindasan dan juga pelbagai tekanan hidup. Jadi kita hidup dalam keadaan aman damai. Itu yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Yang ketiganya, tapi kesetiaan pada raja dan negara, kesetiaan ni mesti setia lah. Macam mana da'i setia pada isteri. Subhanallah, Ustaz. Isteri kita tak pandai masak, kita tak boleh cerita ke orang lain. Jangan komplain, Ustaz. Jangan komplain, jangan cerita kat orang lain. Betul. Kita boleh cerita kat isteri kita. Setuju, Ustaz. Sayang, besok you masak bubur ni sikit, you masak sedap lah. Tapi kalau jadi kita correction ke dalam saluran yang betul. Betul. Ini perihal rumah tangga, kita pergi cerita dekat CNN. Tak kena kita lah. pergi cerita dekat persidangan antarabangsa. Oh, negara saya buat macam ni. You orang Malaysia, you pergi burukkan Islam you burukkan negara you dekat luar negara, buat apa? Apa you dapat? You saja nak dapat glamour. Oh, saya adalah seorang pejuang. Saya nak berjuang hak asasi manusia. Saya berjuang hak kebenaran. So, you pergi burukkan negara you sendiri dekat orang luar. Bagi saya, di mana sifat kecintaan saudara kepada tanah air. Tanah tumpah darah. Allah takdirkan saya sebagai orang Malaysia. Saya ambillah bahagian saya sebagai seorang rektor, sebagai seorang pensyarah, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pendakwah yang terlibat dengan NGO. Saya betulkan di ruang peluang yang saya ada. Itu yang kedua. Yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Kita semua terlibat dengan perlembagaan. Perlembagaan Malaysia itu very clear cut. So itulah menjadi rujukan kita. Jadi perlembagaan kata boleh mengamalkan agama lain tapi tidak boleh menghina agama lain dalam masa yang sama. Itu yang ketiga. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Negara kita ada undang-undang. Betul. Undang-undang untuk protect saya daripada orang yang kerja cleaner sampailah kepada pegawai tertinggi. Tak ada seorang pun yang terlepas daripada ketetapan undang-undang yang mengikat kita. Yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. Ini yang penting, Da'i. Betul. Kesopanan dan kesusilaan. Di mana kesopanan saudara? Mana budaya saudara? Kita kalau orang Malaysia pergi haji, memang tiap-tiap tahun kita kena puji. Jemaah haji jemaah haji bagus. Jadi kita memang ada watak yang bagus. Saya belajar di Jordan dulu, memang lecturer sayang orang Malaysia. Puji, Ustaz. Puji orang Malaysia. Dia punya watak, lemah lembut, bercakap. Jadi ada. Jadi kesopanan dan kesusilaan. Bukan itu saja. Saya menghormati agama orang lain. Betul. Saya menghormati budaya orang lain. Saya tidak boleh bercakap kenapa orang India pakai sari, kenapa orang Cina pakai congsam, kenapa orang Melayu pakai baju kurung. Saya tak boleh bercakap, saya tidak boleh bercakap dalam bidang yang saya tidak tahu. Itu adalah budaya masing-masing. Budaya masing-masing dan saya tidak boleh memperkecil ataupun mempelekeh. Jadi ini adalah satu perkara yang membawa kepada kalau tidak dikawal, dia akan membawa cita-cita yang beginilah. Dia akan hina orang ni, dia akan hina orang ni, orang ni akan kutuk. Jadi kita macam Aus dan Khazraj. Esok berperang kita tak tahu asal usul punca. Betul. Loh, ini aja punca pun. Kan? Kalaulah saudara ada masalah mengenai Islam, tanyalah kepada ahli dia. Betul. Call saya, tanya saya. Ustaz, you ada masa tak? I nak discuss dengan you mengenai ada benda yang saya tak clear mengenai Islam. Tanya dulu, clarify dulu. Lepas tu you buatlah judgement. Don't based on you baca buku-buku orientalis, you baca kenyataan-kenyataan di sana dan di sini. Itu bukan nilai, itu bukan gambaran sebenarnya. Katakan da'i kita dekat Malaysia ada 1,000 ustaz pendakwah. Ada seorang dua yang buat silap. Adakah itu mewakili 8,000 lagi? Adakah itu mewakili 9,992 orang? Tidak. Dia tidak mewakili pun. Jadi begitulah dengan Islam. Kalau ada satu dua kesalahan yang lihat, itu bukan mewakili Islam.
Syekh Muhammad Al-Ghazali ada tulis buku, dia kata Al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu terhalang sebab orang Islam itu sendiri, sebab kita gagal memberi gambar yang sebenarnya. Jadi kesopanan dan kesusilaan itu adalah menjadi satu nilai tambah yang perlu dipaham bersama. Baik, jadi bagaimana cara untuk kita menguruskannya ialah saya hormat awak, awak hormat kembali kepada saya. Baiklah, kita nak berehat seketika. Boleh Ustaz? Boleh. Baik, kembali bergabung selepas ini pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali bersua dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim, juga guru kita Prof Madya Datuk Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah membicarakan tentang hina agama, bagaimana mengurusnya. Baiklah, kita nak terus meraihkan soalan seterusnya pagi ini dari sahabat kita Al-Ali Ali. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dihormati. Waalaikumsalam. Ada dua golongan yang menghina agama. Mereka terdiri orang Islam sendiri dan yang bukan Islam. Bagaimanakah hendak menghadapi dengan golongan-golongan ini seperti yang dianjurkan oleh agama Islam? Adakah sikap orang-orang Islam sendiri yang membuatkan orang lain benci dan memusuhi Islam? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Hashtag biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Al-Ali Ali atas soalan. Kalau kita lihat Ustaz, hari ini bila berlakunya penghinaan terhadap agama Islam, bagaimana respon kita? Adakah kita datang menyerang ataupun ajak bersembang dan sebagainya? Silakan. Ya. Terima kasih dari Hakim kepada Al-Ali Ali atas soalan Islam dan bukan Islam. Betul. Dia ada orang Islam yang menghina Islam. Betul. Dan memperkecilkan Islam ataupun menyindir. Dan dia kata dia dah lama dah duduk dengan Islam tapi dia rasa Islam ni agama yang tidak baik untuk dia. Cuma persoalan dia, you hidup dengan Islam tu hidup macam mana? Betul. Bagaimana you melihat Islam? Saya dulu tak Islam, umur 16 tahun saya nak masuk Islam. 17, 18 saya kena tunggu 2 tahun. 18 saya masuk Islam. Sebab sebelum masuk Islam, saya tengok Islam ni sangat cantik. Saya tengok sangat cantik. From view of non-Muslim, saya sebagai seorang yang bukan Islam pada masa itu, saya tengok, ya Allah, seronoknya masjid. Orang solat ramai-ramai. Ada seorang imam di depan, yang lain semua ikut. Seronoknya puasa. Seronoknya dia orang ada Quran. Petang-petang dia orang baca. Pagi-pagi dia orang baca. Ada perkara-perkara yang menarik minat saya. Kata orang, oh macam ni orang Islam kalau solat. Macam ni orang Islam kalau nak ibadat. Jadi saya nampak ada di sana keistimewaan. Jumpa bagi salam. Assalamualaikum. Itu pun jadi salah satu perkara yang menarik. Orang Islam kalau jumpa antara sesama ni kata Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam kan. Kalau kita bukan Islam, hello, how are you? So how do you do? Kan. Apa khabar? Kan. Tapi salam ini adalah doa. Betul. Yang tu tanya khabar. Boleh juga Assalamualaikum, how are you? Kan. Jadi dalam Islam dia ada benda-benda yang sukar untuk orang lain faham. Melainkan you kecapi. You lalui. You amalkan. Saudara tahu tak betapa seronoknya ambil wuduk? Ambil wuduk seronok. Setiap hari saya basuh muka saya 5 kali, saya basuh tangan saya basuh kaki saya basuh telinga saya bersihkan saluran hidung. Jadi semua ini indah Islam meletakkan kebersihan. Bila saya pergi toilet, kan saya mesti cuci bersih. Saya kena beristinja. Jadi ini ajaran Islam. Ini ajaran Islam. Begitu juga bila saya bersama isteri saya. Pagi itu sebelum saya solat saya kena mandi. Ada satu kajian saya baca, bila kita melakukan hubungan suami isteri, memuaskan nafsu, masa itu molekul-molekul dalam badan kita, sel-sel dalam badan kita ni dia tidak seimbang. Dia menghadapi satu keganasan begitu. Jadi air yang bila membasahi tubuh kita dia akan mengimbangkan balik.
Dia akan jadikan kita natural balik. Betapa indahnya ajaran Islam. Solat, you rukuk, you sujud. Bila sujud lama, darah tu ada circulation, jantung, badan, bone, belakang. Bila kita rukuk, kita bangun. Kan ada falsafah. Pagi-pagi kita orang Islam diajar bangun. Pukul 6 dah bangun, 5.30 dah bangun. Sebab you kena cakap terima kasih pada Tuhan you. Betul. So jadi ada kawan-kawan saya non-Muslim, dia seronok aja azan subuh tu. Subhanallah. Dia kata baguslah pagi-pagi dah kejut kami pergi kerja. Bangun pagi-pagi. Jadi ada positive side. Lihat dari sudut positif. Jadilah lebah. Lihat di mana ada keindahan, keunikan dan juga keistimewaan. Jangan jadi lalat. Betul. Lalat ni dia akan cari salah aja. Kalau nak cari salah sampai sudah tak selesai masalah. Salah tu mesti ada, tapi dia bukan mewakili semua. Itu yang saya sebut tadi. Jadi sebab itu yang bukan Islam, dia melihat kesalahan-kesalahan yang ada, dia tidak mewakili semua. Betul. Dulu pun orang bercakap Nabi Muhammad ni kahwin dengan budak-budak lah, Islam ini tersebar dengan pedang lah, Islam ni mengajak kepada jihad lah, kepada teroris. Tak ada fakta yang betul pun. Sebab yang itu bukan mewakili Islam. Nabi Muhammad SAW ada falsafah baginda dan kehidupan baginda. Untuk baginda dapat hubungan kekeluargaan dengan 3 orang sahabat yang besar, 4 sahabat. Abu Bakar jadi bapa mertua, Umar jadi bapa mertua, Osman jadi menantu, Saidina Ali jadi menantu. Nabi nak ke-4 sahabat ni ada hubungan kekeluargaan. Kesempatan itu ya baginda rebut. Jadi itu di antara banyak perkara, dan ada juga sunnah-sunnah yang dikhususkan untuk Nabi Muhammad SAW. Jadi begitulah al-ali yang kita harus faham dalam kehidupan sebagai seorang Islam dan juga sebagai seorang bukan Islam. Islam melarang kita, tengok dai Islam melarang saya daripada saya mencela agama orang lain. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fasubbullah adwam bighairi ilmin kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Surah Al-An'am 108. Allah beritahu kita jangan kalian mencerca agama lain. Nanti mereka cerca Islam pula. Betul. Mereka akan cerca Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan surah dalam ayat daripada surah Al-Maidah ayat 57, boleh cari, boleh baca, dan juga surah At-Taubah ayat 65. Bagaimana Islam memandu kita, jangan dihina, jangan diperkecilkan. Dan kalau ada orang kafir yang orang bukan beragama Islam di zaman Nabi SAW mencela Islam, bagaimana mereka harus didekati? Adakah dengan kekasaran ataupun pendekatan dakwah? Jadi kalau saya bagi pilihan pendekatan dakwah. Tapi ada juga yang memilih untuk pendekatan penguasaan. Itu kita serahkan kepada kebijaksanaan masing-masing. Baik, jadi antara solusi yang boleh kita lakukan, bak kata Ustaz, ialah kita pandang agama lain dengan penuh hormat dan jangan kita cerca, kerana mereka akan cerca kembali kepada kita. Baik Ustaz, kita banyak membicarakan tentang hina agama, bagaimana mengurusnya. Kita dah tahu dah sebab dia, kesan dia, faktor kepada orang menghina agama dek kerana dadah, arak dan sebagainya. Seterusnya kita nak tahu bagaimanakah pengurusan yang terbaik, bagaimanakah cara yang terbaik dalam kita menghadapi isu ini. Sebab isu ini mungkin akan timbul kembali Ustaz. Kita bicarakan 2-3 hari ini, orang akan semangat, orang akan melawan. Tapi dan isu ini juga kita tak janjikan, mungkin dia akan naik kembali, dia akan bergelora kembali. Jadi bagaimana solusi terbaik dalam kita menghadapinya selepas ini? Silakan Ustaz. Ya, bagi saya ingin merujuk pada sepotong ayat daripada surah Taubah ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala in sa'altahum la yaqulunna inna kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan jika engkau bertanya kepada mereka wahai Muhammad tentang ejekan-ejekan itu. Ejekan-ejekan yang berlaku. Kalau kau tanya kepada mereka Muhammad, mereka tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah berbual dan bermain-main. Alah Ustaz, bukan serius pun, kami main-main aja, kami gurau-gurau aja, nak buat hibur-hibur aja. Mana boleh? Betul. Tak boleh. Ini bukan barang boleh buat hibur-hibur. Ini bukan barang yang boleh buat main-main. Ini bukan barang isu yang boleh dibuat gurau senda. Tak boleh. Katakanlah, patutkah
nama Allah dan ayat-ayatnya. Allah Ta'ala tanya kepada mereka, kalau you nak buat gurau senda, kalau you nak buat main-main, kalau you kata ejekan-ejekan itu sebagai satu senda gurau, tanyakan kepada mereka, wahai Muhammad. Maksudnya Allah perintahkan saya jugalah tanya, Da'i pun tanya, semua kita orang Islam kena tanya. Katakan, patutkah nama Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu perolok-olokkan dan mengejeknya? Patut atau tidak? Apa salah Allah pada you? Apa salah Nabi pada you? Dan apa salah Al-Quran pada saudara? Jadi di mana? Apa yang membenarkan saudara berbuat demikian? Pastinya jawapannya adalah emosi, jawapannya adalah kejahilan, jawapannya adalah prejudis, jawapan adalah benci, jawapan adalah apa lagi jawapan yang tidak berasas. Jadi bagi saya untuk mengurusnya, saya ada beberapa perkara saya sebut tadi. Pertama, pendidikan awal di rumah. Kemudian di peringkat sekolah rendah, di sekolah menengah, di peringkat universiti, di peringkat masyarakat, surau, masjid dan juga NGO. Termasuklah NGO yang bukan beragama Islam. Kita ada banyak persatuan, kelab dan sebagainya yang boleh menganjurkan agar penganut agama mereka juga harus menghormati agama lain. Saya pernah buat beberapa slot dialog harmoni dengan orang bukan Islam. Masya Allah, ada kehadirannya bagus, mereka bertanya, mereka menghormati. Saya yakin di luar sana ramai lagi yang menghormati dan juga menyayangi dan juga tahu erti tolak ansur, tahu apa itu social contract. Tapi dalam masa yang sama, kita khawatir kalau perkara ini ada lagi timbul. Ada lagi timbul dan membawa kesan. Sebab itu kita lihat Da'i, perkara macam ni jangankan dalam negara, luar negara pun ada pihak yang support. Ada yang membantu, ada yang menyalurkan bantuan. Maksudnya pihak luar akan support kepada gerakan-gerakan. Ada pihak-pihak tertentu yang sokong kepada gerakan yang seumpama ini. Baik, jadi solusi terbaik ialah pendidikan awal yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita. Baiklah Ustaz, kita pun sudah berada di penghujung rancangan. Mungkin ada sedikit doa ringkas sebagai penutup program kita pagi. Sebelum saya berdoa, Da'i Hakim, wahai pemuda serta pemudi harapan bangsa tiang negeri. Wahai pemuda serta pemudi harapan bangsa tiang negeri, jangan leka menghias diri, amal ibadat segera dicari. Kepada Allah jangan berhenti, menjunjung titah berbuat bakti, dosa maksiat jangan campuri, terbakar kulit dijilat api. Kepada Allah jangan berhenti, menjunjung titah berbuat bakti, dosa maksiat jangan campuri, terbakar kulit dijilat api. Bilalah tiba ajalnya mati, kain putih pembalut badan, air mata mengalir ke pipi, tidak boleh diminta kembali. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami, di penghujung rancangan ini kami menadah kedua tangan kami ke hadrat-Mu ya Allah. Mohon limpah kurnia dan inayah taufik daripada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kuatkanlah iman kami ya Allah, kuatkanlah iman anak cucu kami, generasi kami ya Allah. Jadikanlah orang Islam di negara ini dan di mana saja orang Islam berada, cintakan agama mereka, menjadi da'i-da'i, menjadi pendakwa-pendakwa, menjadi sumber kepada orang lain. Lihat agama Islam ini agama yang suci. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, yang bukan beragama Islam di luar sana, berilah mereka hidayah, taufik dan pandulah mereka untuk mereka melihat Islam ini sebagai agama yang murni, agama yang suci dan agama yang membawa kepada keharmonian. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada guru kita yang sudi berkongsi ilmu dengan kita pada pagi ini, dan kepada anda keluarga besar Tanyalah Ustaz, teruskan menonton Tanyalah Ustaz pada esok pagi. Masih lagi bersama dengan kami, iaitu saya Da'i Hakim dan juga guru kita Prof Madya Datuk Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah, berkaitan tafsir dan taranum surah Sad ayat 16 hinggalah ayat 18. Jadi jom kita tutup program kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi akhir kata, terima kasih kepada seluruh keluarga besar Tanyalah Ustaz, dari utara atas sokongan, dari selatan memberi perhatian, dari barat meminjamkan pendengaran, dari timur menjadikan tontonan. Saya Da'i Hakim, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.